Barangkali bisa juga kita mulakan dengan menceritakan sedikit background lah, latar belakang mengenai dengan drone ini. Kebanyakan negara menguraikan drone sebagai pesawat kecil tanpa pemandu. Ianya dikategorikan sebagai pesawat kecil itu biasanya dilengkapi dengan kamera ataupun alat-alat imbasan bagi tujuan menjalankan aktiviti pengawasan ataupun perolehan data. Di peringkat antarabangsa, peringkat dunia, Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa, ringkasnya ICAO, telah pun mengenalkan satu istilah rasmi. Istilah rasmi tersebut ialah Remote Piloted Aircraft System ataupun ringkasnya RPAS. Ianya juga dikenali di peringkat antarabangsa sebagai Unmanned Aircraft, Unmanned Aerial Vehicle ataupun Unmanned Aerial System. Dan drone adalah salah satu daripadanya. Umumnya seperti yang saya maklumkan tadi, ianya dilengkapkan dengan alat imbasan. I think sudah menjadi pengetahuan ramai pada masa ini penggunaannya telah meningkat, bukan saja di seluruh dunia, bahkan di negara kita ni dapat dilihat di sana sini dijual drone di kedai-kedai. Telah pun ada anggaran di peringkat antarabangsa yang penggunaan drone akan mempunyai impak kepada industri yang mana akan meningkatkan economic impact kepada berbilion-bilion ringgit. Jadi di sana dapat tani lihat kebaikan drone nya. Antara kegunaannya yang seperti tani biasa lihat di Brunei ialah tujuan pengambaran majlis-majlis perkahwinan, majlis-majlis keramaian. Di samping itu ada juga kerja-kerja komersial yang dijalankan di mana jabatan telah pun menerima permohonan-permohonan daripada khususnya pihak-pihak kerajaan, jabatan-jabatan kerajaan bagi fotografi, perfilman, kaji selidik, industri dan logistik. Jadi boleh kita simpulkan drone mempunyai potensi untuk transformasi berbagai-bagai industri seperti telekomunikasi, ramalan kaji cuaca, kawalan lalu lintas maritim, search and rescue dan juga termasuklah eksplorasi minyak dan gas. Walau bagaimanapun sudah menjadi isu hangat di peringkat antarabangsa di mana drone mempunyai beberapa concern dari segi keselamatan dan privasi. Cuba fikirkan, ada di antara kita ni yang mungkin susah hati apabila melihat drone lintas-lintas menggambar kita ni di rumah apa. Jadi itu adalah satunya. Pesawat ini juga pada masa ini belum ada garis panduan yang diterima pakai di peringkat antarabangsa. Dan kemelangan boleh berlaku kepada pengguna dan ramai jika drone tersebut orang pilotnya itu lost control. Jika diterbangkan di kawasan yang dilarang, ia boleh memudaratkan kepada lalu lintas udara. Seperti yang tadi maklum, ruang udara kita ni adalah seperti contohnya di daerah Brunei Muara adalah sangat padat dan kawasan tempat tinggal pun sangat padat. Jadi ianya akan boleh menimbulkan risiko jikanya ada loss control dari segi drone itu. Jadi itulah antara sedikit background di mana ada kebaikannya yang kepada industri dan ekonomi kita ni, tapi bagaimanapun ada risiko-risikonya yang perlu ditangani. Baik, jadi sememangnya penggunaan drone ini ada pros dan cons dari segi pencerobohan privasi, aspek-aspek risiko keselamatan dan juga keselamatan lalu lintas udara pada masa yang sama. Ianya boleh dimanfaatkan dari segi usaha-usaha kerja menyelamat, penggambaran dan juga pemerolehan data seperti apabila kerja-kerja plotting, Tuan Haji. Jadi ada rasanya dalam respon Tuan Haji sebentar tadi ada keperluan untuk suatu usaha kawal selia ni, Tuan Haji. Jadi macam mana, Tuan Haji? Kawalan selia yang pada masa ini yang dibuat oleh Jabatan Penerbangan Awam adalah berpandukan risiko kepada penerbangan awam. Seperti yang saya maklumkan tadi, jika diterbangkan di kawasan-kawasan terlarang dan kawasan-kawasan yang secara penerbangannya tinggi, akan boleh menyebabkan kemalangan berlaku, pertembungan dengan kapal-kapal terbang dan helikopter-helikopter, termasuk juga pernah terjadi
gangguan kepada lalu lintas udara, dan yang paling kami khawatiri sekali ialah pelanggaran dan juga drone itu termasuk ke dalam enjin kapal terbang yang boleh menyebabkan kemalangan yang akan melibatkan bukan saja kehilangan harta benda tapi juga kepada kemalangan jiwa. Jadi pada masa ini undang-undang negara iaitu dalam Akta Penerbangan Awam tahun 2006 penggunaan drone ataupun pesawat tanpa kawalan unmanned aerial vehicle adalah satu aktiviti yang dilarang. Di bawah akta ini juga ada dinyatakan di sana ada dendanya berapa dan iaitu sebanyak 50,000, tidak melebihi 50,000, dan juga penjara tidak melebihi 5 tahun jika sabit kesalahan. Walau bagaimanapun mesej yang perlu disampaikan di sini adalah bukannya mengenai dengan penalti tersebut, tetapi untuk memastikan ruang udara kita ini selamat, iaitu selamat daripada gangguan-gangguan drone. Jadi the message is be responsible, bertanggungjawab dengan penggunaannya. Yang dalam pada itu juga I think dalam bulan tahun lepas ada 2 kali dikeluarkan peringatan mengenai dengan larangan-larangan ini adalah semata-mata kerana banyaknya penggunaan drone yang dapat diperhatikan di negara kita ini, dan juga isu-isu yang berbangkit bukan saja di sini tapi di seluruh dunia. Ada Jadi implikasinya, ada implikasinya kepada penerbangan awam. Ya, jadi mungkin dari bunyi-bunyinya tadi drone ini dilarang sama sekali, tapi mungkin ada penggunaan khusus. Jadi Tuan sendiri tadi mengatakan harus bertanggungjawab. Jadi mungkin apakah langkah-langkah yang responsible, langkah-langkah yang bertanggungjawab kepada individu ataupun mungkin jabatan kerajaan ataupun jabatan swasta yang memerlukan penggunaan drone buat masa kini, dan juga mungkin apakah perancangan daripada jabatan tuannya khususnya dengan penggunaan drone di masa-masa terdekat nanti? Pada masa ini penggunaan secara komersial adalah terhad kepada permohonan dihadapkan ke Jabatan Penerbangan Awam dan akan mendapat kebenaran. Ianya mengambil kira siapa yang menggunakan, tempat menggunakan, dan yang paling penting lagi penggunaannya dimaklumi oleh kawalan lalu lintas udara. Jadi dapat dipastikan keselamatannya dan tidak mengganggu keselamatan. Ini adalah bagi aktiviti yang dipikirkan berfaedah, yang dapat meningkatkan ekonomi negara. Dalam pada itu Jabatan Penerbangan Awam sudah mengadakan perundingan dengan berbagai agensi untuk mengkaji dan mengamalskinikan semula peraturan-peraturan yang sedia ada selaras dengan kehendak garis pandu pertubuhan penerbangan awam antarabangsa. Antara penggunaan drone yang sedang dalam pemikiran ialah untuk membagikan kepada 2, itu tujuan rekreasi untuk orang awam dan tujuan komersial. Dalam pada itu akan juga dikeluarkan peraturan operasi-operasinya, seperti macam mana jenis drone yang digunakan, berapa beratnya, berapa capability-nya. Ada juga akan dimaklumkan mengenai kawasan-kawasan yang dibolehkan, kawasan-kawasan larangan, dan juga kawasan di mana penduduknya padat, di mana tidak dibenarkan untuk menerbangkan drone. Ada juga nanti kawalan ketinggian bagi drone-drone yang untuk rekreasi. Dan yang paling penting lagi adalah yang kita ni panggil pilotnya. Pilotnya tu mesti mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan mengenai dengan lalu lintas udara. Ataupun lisensi khusus sekali mungkin. Kemungkinan belum lagi ada kata putus mengenai dengan lisensi ataupun pendaftarannya, tapi yang paling penting adalah pilotnya tu mesti mempunyai pengetahuan lalu lintas udara. Jadi sekiranya ada di peringkat komersial, segala aktivitinya dimaklumkannya kepada kawalan lalu lintas udara dan akan diambil tindakan yang bersesuaian di mana tempatnya bermain itu selamat. Tempat yang menggunakan itu selamat. Jika orang awam mungkin disediakan kawasan-kawasan yang sesuai untuk bermain drone. Sebarang perubahan ini akan dimaklumkan dari masa ke semasa kepada orang ramai, dan yang penting juga perundingan dijalankan dengan stakeholders yang berkenaan seperti pihak-pihak keselamatan dan sebagainya.
Mungkin belum ada kata putus ya, tapi sekiranya kalau untuk as a suggestion bagi pihak-pihak yang terlibat secara komersial ataupun mungkin ya di jabatan-jabatan kerajaan yang ingin memohon, jangka masanya ataupun bilakah yang bisanya untuk dihadapkan permohonan itu? How long? Is it 2 weeks, 4 weeks? Sebenarnya tidak ada masalah. Jabatan orang try to be accommodative dengan permohonan-permohonan, permintaan-permintaan daripada agensi-agensi kerajaan yang memerlukan menggunakan teknologi drone untuk dorang membuat kerja-kerja. Contohnya membuat kerja-kerja ukur seperti yang tadi maklumi, kita ni ada beberapa pembinaan yang besar mega di negara kita ni akan menggunakan teknologi untuk membuat kajian pengukuran. Jadi jabatan melalui bahagian kawal selia ataupun bahagian regulatory ada memberikan kerjasama, memastikan permohonan-permohonan akan diteliti dan diberikan garis pandu penggunaan-penggunaannya, dan masa-masa penggunaan akan diselaraskan dengan bahagian kawalan lalu lintas udara di negara kita ni. Yeah. Jadi mungkin it applies as well bagi jabatan contohnya Radio Television Brunei juga dari sudut membuat penggambaran-penggambaran tertentu. Kalau tidak silap memang ada beberapa sudah kerjasama dalam memastikan penggambaran-penggambaran yang mana kita ni fikirkan beneficial lah untuk mempromosi negara kita ni, insyaAllah. Ya, baiklah. Baik, Tuan Haji, kita ada sekitar 2 minit saja lagi ni. Kita persilakanlah Tuan Haji untuk menyampaikan mungkin saranan dan juga seruan kepada para penonton kita di luar sana, khususnya bagi pengguna-pengguna drone ini. Khususnya pengguna-pengguna yang excited, yang bersemangat ni. Macam mana saja bagi pihak Jabatan Penerbangan Awam, kami mohon kerjasama orang ramai untuk mematuhi peraturan-peraturan penerbangan awam seperti yang termaktub dalam Perintah Penerbangan Awam 2006 demi keselamatan orang ramai dan lalu lintas udara. Keselamatan orang awam, harta benda, dan paling penting keselamatan penerbangan awam tidak boleh diambil mudah. Seperti yang saya sampaikan tadi, the message we wanted to convey is be responsible, bertanggungjawab dengan aktiviti-aktiviti bis kita. Dan dalam pada itu, oleh kerana aktiviti-aktiviti ini semakin meningkat, kami mengadu-ngadukan orang awam untuk sama-sama memberikan cadangan, memberikan pandangan mengenai apa yang perlu dibuat, especially yang daripada pihak-pihak industri mengenai dengan kawalan penggunaan drone tanpa memberi impak negatif kepada perkembangan ekonomi kita ni. Jadi saya harap dapat menghubungi saya sendiri ataupun pegawai-pegawai di Jabatan Penerbangan Awam bila-bila masa untuk mengadakan perbincangan dan juga berfikir sama-sama dalam hal ini. Ya, baiklah. Terima kasih Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Nazri Muhammad Yusof, pemangku pengarah penerbangan awam, yang telah pun saya rasa cukup jelas untuk peringkat ini tentang penggunaan drone yang bertanggungjawab. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat mengambil bukan saja manfaat tetapi juga nasihat ya, khususnya perkataan bertanggungjawab dari segi penggunaan drone. Sekali lagi Tuan Haji, terima kasih kerana